Hanya Malaysia yang luar biasa dunia terkejut dengan tingkah laku rakyat Malaysia dan China di buffet. Mina, seorang pelayan restoran di Kuala Lumpur, Malaysia, sebuah destinasi yang sangat digemari pelancong, berkata, dia tidak akan pernah melupakan sesetengah pemandangan yang disaksikannya. Mina mengaku dengan sedikit rasa malu. Sejujurnya pada mulanya saya agak kurang senang dengan warga Malaysia. Dia menjelaskan bahwa apabila dia mulai bekerja di hotel, dia sering bertemu dengan tetamu yang kurang fasih berbahasa Inggris, menyebabkan tekanan komunikasi yang tinggi. Mina berkata, terutamanya warga Malaysia mempunyai kecenderungan ini, kurang fasih berbahasa Inggris. Constraint 1. The original difficulty with English is adapted to the perception of being reserved or not multilingual, which can happen in Malaysia. Pada mulanya, Mina sangat terkejut karena dia berpendapat warga negara asing yang menginap di hotel mewah sudah tentu sepatutnya boleh berbahasa Inggris. Namun ramai warga Malaysia sukar memahami frasa Inggris yang mudah malah kelihatan terpinga-pinga dengan arahan ringkas. Walaupun pendidikan bahasa Inggris meluas di Malaysia, ramai yang kelihatan pendiam dalam komunikasi harian yang pantas. Dikatakan bahwa hanya sebahagian kecil daripada populasi Malaysia yang fasih berbahasa Inggris dengan lancar. Mina hairan mengapa ini berlaku, tetapi dia segera memerhatikan ciri-ciri mereka. Mereka sentiasa kelihatan malu dan tidak pernah bercakap dengan lantang. Apabila ditanya soalan, mereka hanya tersenyum janggal dan memiringkan kepala. Dia berkata pada mulanya dia berasa jengkel dengan sikap diam mereka ini. Masyarakat Malaysia ini konservatif, sangat ke mereka kelihatan seperti negara yang terlalu pendiam, fikir Mina, yang tidak pernah ke Malaysia dan tidak mempunyai rakan Malaysia secara tidak sengaja memegang prasangka. Walau bagaimanapun, sesuatu berlaku semasa buffet makan malam di restoran yang mengubah sepenuhnya pandangan Mina terhadap Malaysia. Pada waktu petang, meja buffet yang dipenuhi dengan hidangan kegemaran Malaysia seperti nasi lemak dengan ayam goreng rangup laksa, pedas beraroma dan sate yang harum sentiasa meriah seperti biasa. Ramai tetamu datang untuk makan. Hidangan yang menggiurkan ini termasuk kerabu mangga yang terkenal. Sudah cukup untuk membangkitkan selera. Semua orang kelihatan tidak sabar, tidak mampu menunggu, walaupun untuk beratur. Pada ketika ini, muncul kumpulan yang Mina gelar sebagai ketenangan sebelum ribut. Ah, rombongan pelancong besar dari Cina. Mereka datang lagi hari ini, dia bersedia secara mental. Dengan kedatangan mereka, suasana restoran berubah sepenuhnya. Kawasan buffet serta-merta bertukar menjadi medan perang. Sejak dari pintu masuk, kehadiran mereka sudah meletup sepenuhnya. Setiap orang kelihatan seperti mau berlagak. Aku yang paling penting bercakap dengan suara yang kuat dan melangkah masuk dengan penuh semangat. Apabila Mina meminta mereka menunggu sebentar, karena tempat duduk penuh satu jeritan marah dilemparkan. Kami bayar, kami tinggal di sini. Constraint 2. Chinese tourists maintain the same demanding and loud behavior. Kekuatan suara mereka sudah sampai ke tahap tidak memerlukan mikrofon. Perbualan di meja lain terhenti sepenuhnya. Sebaik sahaja tempat duduk disahkan pertunjukan utama bermula. Mereka bergegas ke bufet dengan kelajuan penuh. Di hadapan periuk sate yang kini menjadi rebutan seperti udang dalam tom yum, mereka menolak antara satu sama lain sambil berebut tusukan sate. Cara mereka mengangkat pinggan tinggi-tinggi kelihatan seperti merebut bola keranjang. Mereka mengambil dengan yakin jumlah yang jelas melebihi hidangan untuk seorang. Dan ini hanyalah permulaan. Sesetengah daripada mereka bahkan membina menara hidangan di atas pinggan mereka mencapai tahap yang hampir artistik. Cintanya terhadap makanan membuatkan orang ramai bimbang menara itu akan runtuh pada bila-bila masa. Orang di sekeliling menahan nafas. Sudah tentu perkataan bertolak ansur tiada dalam kamus mereka. Gaya asas mereka adalah memotong barisan dan menyelit di celah-celah orang ramai berbanding beratur dengan tertib. Teori mereka nampaknya adalah beradab di hadapan makanan yang lazat hanyalah membuang masa. Kemudian pemandangan yang lebih mengejutkan menyusul. Jeritan dan desakan senyap. Menggunakan tangan untuk mengambil makanan adalah gaya naluri mereka. Mereka dengan tenang meninggalkan makanan yang tidak habis dimakan dan tersenyum sambil bergerak ke sasaran seterusnya. Meja dipenuhi dengan hidangan yang tidak disentuh. Mina dan pelayan lain hanya boleh mengeluh. Ini semua terpaksa dibuang. Jika dicoba untuk menegur mereka, mereka akan marah dan membalas. Ini buffet, boleh ambil seberapa banyak yang kami mahu. Apa salahnya? Core content, wastefulness, and entitlement remain.
Salah satu etika makan di China mungkin adalah meninggalkan makanan sebagai bukti kemewahan. Tetapi bagi pelayan ini adalah sumber tekanan yang besar. Ini buffet biasa, bukan permainan survival. Meskipun begitu, Mina tetap senyum dan menjalankan tugasnya setiap hari. Namun pada suatu malam, Mina akhirnya mencapai hadnya. Seperti biasa, restoran penuh sesak dan semua kaki tangan sibuk. Malam itu, rombongan pelancong Cina yang biasa itu datang lagi. Udara seolah-olah bergetar selepas mereka lalu. Hidangan utama buffet malam itu ialah sambal udang ala chef dan nasi ayam Hainan yang lembut, dua hidangan istimewa yang dibanggakan oleh chef. Tetapi hidangan ini dengan cepat bertukar menjadi seni di atas pinggan yang bertimbun di meja mereka. Mereka berebut sambal udang, seolah-olah di dalamnya tersembunyi jongkong emas. Mina ingat tetamu lain yang sedang beratur tergamam. Yang lebih merunsingkan Mina ialah suasana selepas mereka pergi. Meja selepas tetamu Cina beredar kelihatan seperti ruang pameran runtuhan buffet. Nasi bertaburan, di kerusi serpihan mie melekat di lantai, dan mangga berselerak di mana-mana seolah-olah membantah. Kenapa mesti jadi macam ini setiap kali Mina mengeluh? Dia secara tidak sengaja terpandang sampul surat yang diletakkan di atas meja. Walau bagaimanapun, pada saat itu perasaan Mina menjadi rumit. Perasaan itu seperti ambil ini dan lupakan segalanya, ya mereka seolah-olah mahu menyelesaikan semua kelakuan biadab dan masalah pembersihan dengan uang tip. Ini seperti penjahat dalam drama yang mengucapkan, serahkan pada kamu dan pergi. Seolah-olah usaha keras di tempat kejadian dibatalkan oleh sekeping kertas. Hati Mina terasa pedih. Walaupun begitu, Mina tetap tersenyum mengucapkan terima kasih dan meneruskan membersihkan meja karena itulah perkhidmatan profesional. Tetapi malam itu berbeza. Seorang tetamu lelaki berang setelah melihat tanda bahwa minuman beralkohol perlu dibayar. Dia membanting gelas bir di atas meja dan menjerit. Kenapa bir kena bayar? Kalau tak ada minuman pelengkap, siapa nak bertanggung jawab? Tangan Mina terhenti. Dia terbeliak dan tidak dapat bergerak. Siapa nak bertanggung jawab? Ini bukan lagi aduan, tetapi lebih kepada sequel novel rekaan. Untuk memuaskannya, Mina terpaksa menjelaskan selama 1 jam. Setiap penjelasan semangatnya semakin merosot. Ada sesuatu yang putus dalam hati Mina. Saya tak tahan lagi. Dikatakan bahwa malam itu adalah kali pertama dia menangis di bilik rehat. Walau sekeras manapun dia berusaha kebaikan, dan keprihatinannya tidak dapat dirasai oleh pihak lain. Mungkin saya hanya dianggap sebagai pelayan yang kerjanya hanya mengemas makanan kesedihan itu memenuhi hatinya. Keesokan harinya, Mina datang bekerja lebih awal daripada biasa. Belum pun 24 jam berlalu sejak teori tidak masuk akal yang menuntut bir percuma itu. Dia berdoa dalam hati agar hari ini menjadi hari yang tenang. Pada ketika ini, 8 orang Asia muncul di pintu masuk restoran. Sepasang suami istri yang lebih tua, dua pasangan muda yang kelihatan seperti keluarga mereka dan kanak-kanak. Mereka mempunyai ekspresi tenang di wajah mereka menikmati pelancongan. Seorang lelaki tua bertanya dalam bahasa Inggris, tetapi dengan sangat sopan, "Boleh kami masuk?" Mina terkejut dengan kata-kata itu. Mereka tidak mempunyai sikap tentu kami boleh masuk, tetapi sebaliknya, bimbang karena bilangan mereka yang ramai, menunjukkan rasa rendah diri dan sopan. Apa boleh kami masuk? Tentu sahaja boleh. Walaupun meja sudah tersedia, pertanyaan sopan mereka membuatkan Mina berasa sedikit janggal. Mereka orang Malaysia, pikir Mina. Ah, tetamu Malaysia yang terlalu senyap itu lagi. Tapi lebih baik daripada yang bising kan? Walau bagaimanapun apabila dia membawa mereka ke tempat duduk kanak-kanak itu dipegang tangan oleh ibu bapa, mereka tidak melompat-lompat atau bising. Mina meninjau kawasan buffet. Seperti yang dijangka, orang ramai sudah mulai berkumpul di hidangan populer, laksa popiah goreng dan basah yang harum, ayam goreng yang berbau sedap, dan sup tom yum yang pedas masam. Berdasarkan pengalaman Mina, jika rombongan pelancong Cina ada, pasti akan berlaku perebutan makanan di sini. Tetapi kumpulan Malaysia ini berbeza. Berhadapan dengan barisan hidangan populer, tiada seorang pun daripada mereka mengisi pinggan mereka penuh-penuh. Mereka hanya mengambil sebahagian kecil daripada pelbagai hidangan, kemudian menikmatinya perlahan-lahan. Apa yang paling membingungkan Mina adalah di kawasan laksa. Jika rombongan Cina ada, mereka akan mengambilnya seolah-olah mengosongkan periuk. Tetapi orang Malaysia tidak. Mereka tidak memotong barisan atau menyelit. Jika ada orang di hadapan mereka, akan menunggu dengan senyap. Dari sudut pandangan orang luar, budaya beratur seolah-olah sudah sebati dalam darah mereka. Apabila tiba giliran mereka,
Mereka hanya mengambil sedikit makanan dan meletakkannya di satu sudut pinggan. Sikap ini memberikan gambaran bahwa mereka tidak menikmati buffet makan sepuasnya, tetapi lebih kepada kehati-hatian untuk mencoba dahulu. Yang paling mengejutkan ialah apa yang berlaku apabila seorang budak lelaki berusia kira-kira 10 tahun secara tidak sengaja menjatuhkan garpu kecilnya. Anak itu segera membongkok sedikit ke arah Mina dan berkata, "Maafkan saya." Ibu bapaknya juga segera berlari. "Kami minta maaf, sangat sungguh tidak sopan." Core content the deep politeness and apology. Interaksi yang sangat beradab ini membuatkan Mina berasa seperti dia bukan di kawasan buffet hotel, tetapi di majelis rumah mewah. Mereka mengambil makanan, makan ketawa dan berbual, tetapi sama sekali tidak mengganggu tetamu lain di meja. Mina terkejut karena wujudnya tetamu yang sebegitu senyap dan selesa seperti udara. Kenapa? Kenapa begitu berbeza? Mina terus memikirkan pemandangan makan yang berhati-hati oleh kumpulan Malaysia itu. Dia tidak dapat menahan diri daripada bergumam dalam hati. Adakah makanan Thai? Oh, makanan Malaysia tidak sesuai dengan selera mereka. Karena mereka terlalu berhati-hati dan sopan. Mina beranggapan mereka tidak menyukai rasanya. Maka Mina mengumpul keberanian dan memutuskan untuk bertanya secara langsung, "Adakah makanan ini menepati selera Anda?" Dia bertanya dengan lembut, dengan sedikit kerisauan. Mereka serta-merta tersenyum gembira, wajah mereka berseri-seri. "Ya, sangat sedap. Kami sangat suka makanan Malaysia." Mendengar jawaban itu, Mina terlopong. Sedap. Kalau sedap, kenapa tak ambil lebih?" Mina berasa lega karena respons mereka lebih mesra daripada yang disangka. Kemudian dia mengeluarkan teleponnya dan menggunakan perisian terjemahan, menunjukkan satu message. "Kenapa Anda ambil sedikit sahaja? Ini buffet, tidak mengapa jika makan lebih." Seorang daripada lelaki itu segera mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan skrin terjemahan kepadanya. Di skrin terpapar makanan yang begitu lazat. Tetamu lain pasti ingin merasainya juga. Kami tak boleh tamak. Makanan yang sedap patut dikongsi bersama. Core content, the revelation, sharing, and consideration. Pada saat itu masa seolah-olah terhenti. Ayat itu mengejutkan Mina. Apa ini? Ada pemikiran seperti ini. Bagi Mina yang sentiasa terperangkap dalam budaya buffet, di mana siapa cepat dia dapat ambil sebanyak-banyaknya, adalah untung tak makan rugi. Pemikiran ini datang dari dimensi lain. Karena ia sedap, jadi saya mahu berkongsi. Mina sadar bahwa setiap pergerakan kumpulan Malaysia ini telah melampaui sekadar kesopanan. Tingkah laku mereka berpunca daripada budi bahasa, akhlak, dan toleransi keprihatinan terhadap orang lain. Tambahan pula, keprihatinan ini meluas kepada kaki tangan perkhidmatan. Apabila dia berusaha untuk menjelaskan, hidangan mereka akan tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Walaupun hanya mengisi semula air di meja, mereka akan berkata, "Terima kasih" berulang kali. Apabila dia bersedia untuk mengemas pinggan, ada yang secara sukarela menyerahkannya kepadanya. Sikap mereka menghangatkan hati Mina. Dia benar-benar merasakan bahwa orang-orang ini bukan sekadar datang untuk makan. Mereka menghargai ruang ini supaya semua orang, termasuk kaki tangan pembersihan, dapat meluangkan masa dengan gembira. Satu lagi perkara yang tidak dapat dilupakan. Seorang budak perempuan berkata dengan suara perlahan, "Mak, lebih sedap kan kalau kita kongsi makanan dengan semua orang." Sebaik sahaja Mina mendengar ini, dia berpikir, anak ini pasti akan menjadi orang yang menghargai orang lain apabila dia dewasa. Maka malam yang tenang dan indah bersama warga Malaysia berakhir. Tetapi ini bukanlah penamat, sebaliknya permulaan hasrat Mina untuk mengetahui lebih lanjut tentang Malaysia. Mina pernah mendengar bahwa pelanggan adalah raja, tetapi dalam pengalamannya dia hampir tidak pernah merasainya. Sebaliknya, dia berhadapan dengan orang yang meraung seperti dewa, bertindak seperti raja dan bukannya raja. Tetapi orang Malaysia berbeza. Mereka tidak menggunakan status pelanggan sebagai perisai. Sebaliknya, mereka sentiasa sadar bahwa mereka adalah pihak yang menerima perkhidmatan. "Terima kasih." Inilah perkataan yang mereka ucapkan berkali-kali sepanjang malam. Walaupun penjelasannya tidak begitu jelas, mereka akan tersenyum, mengangguk, berkata, "Tak apa," dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ini seperti magis. Berapa kali frasa pendek itu menyelamatkan Mina, dan rakan sekerjanya. Ia bukan diucapkan karena menerima perkhidmatan, tetapi ia dipenuhi dengan emosi orang yang dihormati. Ia adalah kata-kata yang semula jadi dan hangat. Yang lebih menakjubkan ialah tingkah laku mereka. Apabila kanak-kanak menjatuhkan garpu,
Ibu bapa segera mengambilnya dan meminta maaf. Maafkan kami. Mereka mengumpulkan pinggan yang telah digunakan di atas meja untuk memudahkan pembersihan. Jika kutleri atau sup tumpah, mereka tidak mengabaikannya. Sebaliknya mengambilnya dan menyerahkannya kepada Mina sambil berkata, "Tolong tukarkan yang ini untuk saya." Apabila seseorang coba menarik kerusi meja bersebelahan mereka, mereka akan menolak sedikit kerusi mereka sendiri memberi laluan. Di ruang itu terdapat suasana di mana semua orang bekerja sama menggunakan ruang awam restoran ini dengan sopan. Mina tidak dapat menahan diri daripada berpikir, orang-orang ini bukan pelanggan tetapi peserta bersama. Di pentas restoran ini, kadang-kadang pelayan adalah watak utama, kadang-kadang hidangan adalah watak utama. Tetapi pada setiap masa itu orang Malaysia adalah teman yang senyap. Ini adalah sejenis rasa hormat yang tidak tercatat dalam mana-mana manual. Dan ini tidak terhad kepada restoran. Semua kaki tangan hotel merasakan perkara yang sama. Tetamu Malaysia memang sangat berbeza. Mereka adalah orang yang bertindak karena memikirkan orang lain. Kami pula mendapat kekuatan daripada mereka. Bukan sahaja Mina Chef kaki tangan counter hadapan housekeeping. Setiap orang tersentuh dengan tingkah laku mereka. Selepas tamat kerja di restoran, Mina sering berbual dengan Pia kaki tangan housekeeping di bilik rehat. Hari itu perbualan secara semula jadi beralih daripada kumpulan Malaysia yang baru mendaftar keluar kepada bilik mereka. "Hei Mina, awak tengok tak bilik tetamu Malaysia tuh?" Pia bertanya. Apabila Mina menjawab, belum, Pia tersenyum dan berkata, "Sangat bersih, sampai mengejutkan. Bilik yang didiami oleh orang Malaysia begitu kemas, sehingga hampir tidak memerlukan pembersihan. Tuala yang digunakan dikumpulkan di satu tempat dan sampah diasingkan dalam beg dan diletakkan di sudut." Pia berkata dengan sedikit emosi. Bilik itu seolah-olah mahu menyembunyikan hakikat bahwa ada orang pernah tinggal di dalamnya. Core content The Clean Hotel Room and Pia's Perspective. Apa yang paling mengejutkannya ialah peralatan tempat tidur. Ia disusun dengan kemas, cadar, dan sarung bantal dikumpulkan bersama. Dia berkata, "Saya tidak pernah terfikir ada orang yang sudi tolong lipat cadar. Mereka pasti mahu memudahkan kerja pembersihan kami." Mina juga mengangguk setuju. Sebaliknya, bilik selepas digunakan oleh pelancong Cina adalah dunia yang berbeza. Bantal jatuh ke lantai, tuala basah digulung dan diletakkan sesuka hati. Walaupun ada tong sampah, botol plastik, dan bag snack berselerak di lantai. Daun merah misteri bertaburan di atas meja. Selepas diteliti dengan teliti, ia mungkin sisa minuman teh Cina yang mereka bawa sendiri. Sinki dilitupi dengan putik kapas dan tisu terpakai. Kertas tandas dikoyakan berselerak. Pia ketawa bergurau. "Sebelum mengemas, kami perlu melakukan tinjauan tempat kejadian dahulu." Dia berkata sudah tentu ada juga tetamu Cina yang sopan. Tetapi apabila mereka menginap dalam kumpulan kebarangkalian bilik dikotori, pasti meningkat. Dan selalunya ada sampul surat yang mengandungi jumlah wang tip yang besar, tetapi Pia sering merasakan kekosongan. Dia berkata, walaupun uang itu dihargai, sejujurnya perkara yang paling menggembirakan kami ialah melihat bilik yang bersih dan teratur karena memikirkan pengguna seterusnya. Dalam situasi ini, apa yang ditinggalkan oleh orang Malaysia bukanlah uang tunai tetapi kesan hati yang baru. Sekeping nota thank you tulisan tangan, tuala yang dilipat kemas, dan suasana bersih yang dapat dirasakan sebaik sahaja melangkah masuk ke bilik. Mereka tidak meninggalkan uang, tetapi niat baik mereka pasti tinggal di sana. Mina bersetuju dengan kata-kata Pia. Kerja pembersihan sering tidak mendapat perhatian, tetapi karena itulah ia adalah tempat yang paling sesuai untuk melihat sifat sebenar seseorang. Kaki tangan sebulat suara berkata, orang Malaysia memikirkan orang lain di tempat yang tidak kelihatan. Mereka tidak mementingkan kemudahan diri sendiri, tetapi dapat membayangkan perasaan orang yang datang selepas mereka. Ini sama sekali seperti apa yang Mina rasakan di restoran. Walaupun negara dan bahasa berbeza, apabila melihat bilik itu jelas sekali bahwa orang-orang ini hidup untuk orang lain. Seseorang boleh difahami melalui perbuatan. Apabila perasaan ini melekat dalam hati Mina, dia mula berdepan dengan prasangka tertentu yang pernah dipegangnya. Sejujurnya, pada mulanya, saya tidak mempunyai perasaan yang baik terhadap orang Malaysia. Tetapi sekarang ia berbeza sama sekali. Malam di restoran itu, dan bilik hotel yang dibersihkan dengan kemas mengajarnya bahwa hati dapat berkomunikasi walaupun tanpa bahasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa walaupun mereka tidak berbahasa Inggris, mereka dapat menyampaikan begitu banyak.
Core Content Minas Realization and Reflection on Culture. Setiap orang Malaysia menganggap pertimbangan terhadap perasaan orang lain sebagai perkara yang semula jadi. Mina merasakan bahwa ini bukan sekadar peraturan, tetapi budaya itu sendiri yang terbentuk secara semula jadi sejak kecil. Anak-anak pun boleh mengeluarkan kata-kata yang penuh pertimbangan. Ini menunjukkan pendidikan keluarga yang baik. Saya rasa konsep memikirkan orang lain adalah perkara biasa dalam masyarakat itu. Mina sentiasa percaya bahwa rakyat Malaysia sendiri mempunyai sifat kebangsaan yang lembut dan sopan. Tetapi tingkah laku orang Malaysia menyembunyikan lapisan keprihatinan yang lebih mendalam. Contohnya, apabila tetamu Cina memarahi pelayan sepasang suami istri Malaysia, pernah diam-diam menyatakan kebimbangan mereka kepada Mina. Anda oke, jangan paksa diri. Ini adalah keprihatinan sebenar yang tidak tercatat dalam mana-mana manual masyarakat. Mina berpikir, adakah saya benar-benar memahami orang ini? Saya mempunyai banyak salah paham. Tetapi orang Malaysia yang membetulkan saya dengan lembut. Bagi Mina, mereka tidak marah, tidak menyalahkan. Sebaliknya, hanya mengekalkan diri mereka dan bertindak secara senyap, tetapi mampu mengubah hati seseorang. Ini adalah keajaiban yang berlaku di hadapan matanya. Jika anak saya mau belajar di luar negara, saya tidak akan teragak-agak untuk mencadangkan Malaysia. Mina kini yakin bahwa di sana dia dapat dikelilingi oleh orang yang penyayang dan belajar bertimbang rasa lebih daripada tempat lain. Saya kini menghormati Malaysia dari lubuk hati saya. Mata Mina bersinar bangga ketika dia berkata demikian. Apa pendapat Anda? Dalam persekitaran bufet, di mana seseorang boleh mengambil dan makan sesuka hati, mungkin sifat sebenar seseorang paling jelas kelihatan. Kali ini Mina tersentuh dengan tindakan orang Malaysia. Tetapi sebenarnya, rakyat Malaysia juga mempunyai nilai yang berharga tentang tidak membazir makanan. Orang Malaysia juga mempunyai budaya menghargai makanan dan berterima kasih kepada masakan. Terdapat juga pepatah bahwa sebutir nasi pun ada tuannya. Oleh karena itu dalam tindakan orang Malaysia, berkongsi makanan dan membersihkan pinggan mereka, Mina merasakan keindahan yang bertindih dengan budayanya sendiri. Saya rasa walaupun negara berbeza agama, berbeza niat untuk menghormati makanan demi orang lain, pasti akan menjadi jambatan yang menghubungkan dunia dengan kelembutan. Terima kasih karena menonton hingga akhir. Jika Anda suka sila langgan saluran ini dan klik like, kami menantikan komen Anda di ruangan komen. Sampai jumpa di video seterusnya. And with the final hook, maintaining the original structure. Constraint 5 length is equivalent and all core content is covered.